Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan kita jumpa di Garasi TV malam ni, tuan-tuan. Seperti mana poster yang kita naikkan. Malam ni kita akan bercakap banyak perkara dengan orang yang memang mahir tentang terorisme. Mungkin saudara nak tahu banyak tentang terorisme. Apa yang dikaitkan dengan terorisme? Kerana Dr. Ahmad Al-Muhammadi ni adalah pakar dalam bidang counter terorisme. Dulu, tuan-tuan, apabila polis membuat tangkapan dan orang-orang ni ditahan di bawah pota, inilah orang yang membantu semua mereka yang ditahan untuk memulihkan mindset mereka, untuk melihat bahayanya keganasan, apa yang membezakan antara jihad dan juga terorisme. Dan inilah orang dia yang berada dalam proses pemulihan mereka yang ditahan di bawah Akta Langkah-Langkah Khas Pencegahan Keganasan. Ya, POTA. POTA, Ya, POTA. Langkah-langkah khas pencegahan keganasan. Ya. POTA. Sosma. Jadi SOSMA, macam-macam akta yang tahan dulu, tapi orang yang ditahan ni siapakah yang memulihkan mereka? Jadi yang menjalankan khidmat kita sebut kaunseling bagi membolehkan orang ni dapat kembali ke pangkal jalan setelah terdedah kepada macam ideologi lah. Dalam kes ni ada yang bercakap tentang ISIS, ada yang bercakap tentang Daesh, macam-macam, tuan-tuan. Jadi malam ni saya tunggu nombor je. Bila kita capai angka je, saya akan minta Dr. Ahmad Al-Muhammadi untuk memulakan sesi. Pertama, Doktor, terima kasih dan selamat datang ke Garasi TV. Terima kasih. Terima kasih kerana Doktor sudi. Saya biasa dengan Allahyarham ayahnya, Usman Al-Muhammadi, yang banyak hadir di TV Al-Hijrah. Bapaknya seorang cendekiawan, anaknya juga seorang doktor, cuma bidang berbeza. Bapaknya lebih kepada dalam bidang pemikiran Islam, tetapi Dr. Ahmad adalah lebih kepada bidang counter terorisme. Saya nak tanya dengan doktor, dalam pengalaman doktor lah. Kebetulan kawan saya yang ditangkap pun bawah dia. Dia cek tahu kawan saya itu ini. Kawan sekolah saya juga ditahan di bawah POTA. Rupanya doktor ingat detail tentang dia. Berarti hubungannya sangat akrab sampai boleh tahu setiap orang. Dan hubungan tu jadi panjang lepas sudah time. Maksudnya lepas mereka dibebaskan masih dengan kawan. Dan saya tanya dengan doktor, selalunya doktor, jenis orang yang macam mana yang akan paling mudah dipengaruhi dan kemudian yang terpengaruh dengan apa yang disebut sebagai keganasan, terorisme atas nama agama? Orang yang tak tahu apa. Cukup senang sebenarnya. Orang yang tak pernah, maknanya dari segi ilmu agamanya tak berapa tinggi, cetek. Dia baca-baca macam tu saja. Dan dia mula nak mencari agama, dan dia baca dalam akhbar, dia baca dalam berita, dia baca dalam Facebook, dia baca dalam WhatsApp. Lepas tu dia mula mencari, lepas tu timbulnya minat. Jadi maknanya dia belajar tu masuk daripada situ. Dia mula dengan misalnya, Syria, apa tu? Jadi dia baca. Sekarang ni contohnya, di Palestin. Tengok budak kena bom, budak mati apa semua ni, mula timbul minat. Daripada minat itu dia belajar. Dipanggil sympathetic radicalization. Dia mula dengan simpati. Sympathetic radicalization. Yes. Okay. Dia start dengan simpati dulu, rasa simpati apa semua, dia mencari, dia akan jumpa sesuatu yang dia minat. Dia kata, you tak tahu ke benda ni? Benda ni dalam agama kita ada apa semua. Jadi dia dah mula sikit dan tarik lah sehingga dia pergi jatuh ke sana. Itu yang pertama. Jadi orang yang tak tahu apa ni cukup senang untuk dipengaruhi. Dan yang kedua yang tadi saya sebut tadi adalah orang yang tidak kurang ilmu agama, baru-baru nak belajar. Yang ketiga, orang yang baru nak berubah, daripada dulu dia tak ada nak minat sangat agama, mungkin semayang dia kurang apa semua, jadi dia nak itu. Dan yang keempatnya adalah orang yang dari segi keluarganya, dia tak berapa rapat dengan keluarga dia mungkin dia adalah perasaan-perasaan yang dia rasa macam dia ni di rumah ni tak ada siapa dia sayang ke, dia kurang lah dari segi aspek-aspek itu. Jadi dia kata kumpulan sana ada orang yang mengambil berat tentang dia, yang maknanya dia pun boleh menyumbang kepada Islam, why not join? Ini yang biasa saya jumpa lah. Itu ada 5 pada mereka. Sebab tu saya suka nak ambil satu kes di Malaysia. Seorang yang pernah memimpin salah satu daripada brigade yang besar di Syria. Latar belakangnya beliau adalah penaga dadah daripada Melaka. Bekas penaga dadah yang kemudian dipulaukan di kampung. Apabila dia balik ke kampung pun keluarga masyarakat masih menolak. Ibunya kemudian berkata, kau buatlah apa-apa asal di luar kampung kerana mak dia dah tak tahan. Itu dia fly. Dan dia kemudian yang menjadi seorang yang sangat berpengaruh dalam gerakan Daesh di Syria. Kemudian kita ada seorang kes yang berbeza pula. Dia kuat berdakwah.
Tetapi akhirnya dia kata, apa guna berdakwah, doktor, kalau akhirnya kita membiarkan saja saudara-saudara kita di Syria disembelih oleh sebuah rejim yang dianggap pada waktu itu dianggap sebagai rejim zalim, diktator. Ini saya ambil 2 kes yang di luar negara. Doktor jumpa dalam Malaysia, kebanyakan mereka lah simpatizer ni. Ada satu golongan macam kawan saya tadi, dia mengumpulkan dana. Tapi doktor juga jumpa grup yang nak merancang pengeboman, yang nak merancang macam-macam. Selalunya pattern tahap keganasan ni bergantung macam mana? Sebenarnya orang kata bila kena tahan oleh polis dan keluar dalam akhbar, ini adalah pengganas, ya. Ini adalah pengganas. Jadi pada persepsi kita bila sebut pasal pengganas ini adalah orang yang cukup bahaya. Dan masyarakat takut nak dekat pun boleh. Kalau pernah bercakap dengan orang yang pernah kena tahan, dia cakap kalau kumpulan kami ni nak dipindahkan kepada satu sel lain, banduan lain semua takut. Dia kata ini adalah geng-geng, jangan kacau ni, geng-geng bom orang ni, geng sebelah orang, dia takut. Jadi itu persepsi. Tapi sebenarnya yang ditahan itu adalah terlibat kerana beberapa macam-macam jenis kesalahan. Sebab dalam undang-undang kita, ya, dalam undang-undang di Malaysia ini, seseorang itu boleh ditahan di bawah undang-undang keganasan kerana memiliki barang, kerana mempromosikan barang di social media ke misalnya, ataupun join kumpulan ke apa semuanya. Dan ada juga maknanya itu tahap-tahap rendah. Ada juga jenis tahap tinggi yang tarik orang datang ke join kumpulan dan merancang dan buat. Jadi ada pelbagai kategori dan tahap. Tapi undang-undang di tempat kita ni dia tak bezakan dia punya tahap-tahap tu. Maknanya bagi dia hukuman bila adanya elemen-elemen begini, ada orang tu ada barang contohnya, ada barang katalah buku macam ni tapi buku ISIS katakan. Sudah cukup untuk dia ditahan waktu tu. Sedangkan dia baru baca saja. Dia baru-baru nak kenal, dia baru-baru nak itu. Tapi dengan adanya bukti, memiliki barang, memiliki buku dalam telefon misalnya kan, ada save gambar bendera ke, risalah ke, ataupun video ke apa semua, itu sudah cukup. Jadi pada pandangan saya, dari segi tahap itu berbeza-beza. Ya, ada setengah tu dia baru-baru nak belajar. Ada setengah tu memang betul-betul sedang merekrut orang untuk masuk kumpulan itu, dan ada yang terlibat dengan perbuatan. Jadi macam-macam jenis. Cuma yang majoriti yang saya jumpanya adalah yang ramai-ramai ni baru-baru nak kata acah-acah nak jadi. Acah-acah nak jadi. Tapi malangnya walaupun acah-acah nak jadi, undang-undang tetap undang-undang. Jadi kena tahan macam tu. Jadi sebab itulah saya fikir undang-undang pencegahan, ya, undang-undang pencegahan contohnya ISA, macam ISA dulu, walaupun orang tak suka pada ISA, tapi usaha ISA sebenarnya cukup sesuai untuk menangani isu ini. Kerana kalau kita guna pendekatan sekarang ni, pergi bicara apa semua tu, dia ambil masa. Ya, dia ambil masa yang panjang dan mereka itu kena tahan, tak boleh bebas. Tapi kalau dulu ISA mungkin dalam 60 hari, dalam 5 bulan, 6 bulan, setahun mungkin sudah boleh keluar. Mengikut dia punya kalau penilaian yang dibuat itu, kata polis kata dah okey, dia akan cepat keluar. Jadi undang-undang sekarang ni tidak. Jadi ada yang 8 tahun, 12 tahun, ada 18 tahun. Jadi it's very long. Jadi macam tu kan. Jadi kembali pada soalan tadi, memang berbeza-beza. Dan oleh itu saya nak nasihat kepada para penonton sekalian supaya berhati-hati dalam menyebarkan barang-barang, dalam membuat kenyataan-kenyataan dalam sosial media, kerana mungkin ia boleh membawa kepada kesalahan-kesalahan macam tu. Dan sudah tentunya pihak berkuasa kita memantau. Ini satu perkara yang saya nak ingatkan juga, pihak berkuasa kita, PDRM, dia akan pantau 24 jam. Dia ada satu unit khas untuk pantau benda ni, dan kita kena ingatlah, maknanya kenyataan-kenyataan yang kita buat di social media perlu berhati-hati, jangan bersifat emosi, jangan cuba untuk memprovokasi. Maknanya kita boleh bersosial media tapi dengan etika yang betul. Itu dia nasihat saya. Apa yang doktor bagi ni tip lah, kerana doktor bekerja rapat dengan Datuk Ayub Khan Madin Piche ketika Datuk Ayub mengertai bahagian counter-terrorism, kerana mereka dua lah yang paling banyak sekali berdepan menangani
penjenayah. Jadi apa yang doktor cakap saya dah faham lah, itu ada tip yang dia dapat dengan melihat operasi, kerana PDRM menggunakan kepakaran. PDRM kepakaran dalam menangkap, tapi menggunakan kepakaran Dr. Ahmad untuk membuat apa ini saya panggil sebagai bidang doktor dipanggil apa waktu doktor counselling, Dipanggil rehabilitasi, pemulihan. Okey. Pemulihan ataupun deradikalisasi. Pun samalah istilah. Antara yang paling ganas saya dengan doktor pernah jumpa, sebab kita pernah dapat kumpulan Datuk Ayat pernah menang 9 kumpulan yang on the way naik ke Gunung Kuang untuk menjalankan try bahan letupan sebelum mereka nak melancarkannya pada Malam Merdeka. Itu grup yang ditahan. Itu yang saya rasa tahanan yang paling radikal lah, sebab mereka sedang mencuba bom. Jadi doktor bagi tahu tak yang paling teruk doktor pernah jumpa, kalau kita biarkan mereka pada waktu itu, apa tahap keganasan yang mereka boleh teruskan? Kalau saya ingat kalau yang baru-baru ni teruknya tidak teruk sangatlah. Saya ingat yang teruknya zaman Jamaah Islamiyah dulu. JI dulu. Okay. JI pada bila masa itu di antara 90-an awal tahun 2000. Oh okey, 90-an dan awal 2000. Ya, cuma kita maknanya kumpulan Jamaah Islamiyah ni walaupun dia mempunyai pemikiran dari segi yang ganas ya, dan juga ini kita cakap tentang yang Dr. Zaini dan Nordin Maktub ni. Geng-geng Dr. Nordin. Dr. Nordin rakyat Malaysia tu Ya, betul. Dr. Nordin, lepas tu Azhari. Dan orang lain lagi, dia ramai ahli dia. Ya. Dari segi ideologi dan kepakaran JI terbaik. ISIS ni kalau kita banding dengan kepakaran itu dia ada, tapi dia punya tahap sophistication dia tetap tinggi. Jadi dia tak boleh menghasilkan bom yang cukup kuat lah ataupun dia punya tu. Cuma walaupun kecil kepakaran tidak rendah, dia panggil low grade punya material yang dia guna dan kepakaran tiap betul. Kita tak boleh biarkan dia dalam masyarakat macam ni. Kita tak boleh biarkan, nak tunggu dia buat dulu, itu bukan satu langkah yang betul lah. Jadi sebab itulah di tempat kita ni polis dia mengambil proaktif, punya pendekatan yang proaktif, iaitu nampak je ada elemen-elemen yang boleh membawa kepada situ, dia akan tangkap. Dia akan stop lah, dia akan cegah supaya benda tu tak pergi kepada peringkat yang lebih tinggi, lebih jauh lagi. Ini bahaya. Sebab terorisme ni dia bukan macam jenayah. Jenayah ni mungkin melibatkan seorang dua ataupun dari segi scale-nya, dari segi skalanya tidak besar. Tapi terorisme ni dia kalau dia berjaya letupkan bom tu, dia bukan saja fizikal, dia punya kemusnahan fizikal yang berada di tempat tu, tapi kesan fizikal dengan adanya letupan tu kan. Jadi bila orang tengok ni, masyarakat tengok, ketakutan akan timbul ya, dan juga masyarakat luar akan tengok pun dia kata Malaysia sudah tidak ada aman lagi, tak aman lagi, pelabur asing akan lari ke tempat lain. Sebab itulah benda ini menjadi satu isu yang cukup besar lah pada negara kita. Amin. Sebahagian daripada mereka yang tahap kepulihan dia, ini kita asing dulu JI kejap lagi, kita sembang JI. Kerana JI, saudara harus tahu bahawa JI mempunyai rangkaian yang lebih besar, kerana JI adalah cabang daripada Al-Qaeda. Dan JI memang terlatih kerana mereka mempunyai pusat latihan yang lengkap di Indonesia, dan mereka juga berkolaborasi dengan kumpulan-kumpulan pengganas yang lebih hebat seperti Abu Sayyaf. Nanti kita akan cerita pula bab tu. Kerana itu saudara kena ambil tahu sekarang, kerana doktor ada informasinya. Cuma saya nak habiskan dulu bahagian yang disebut apabila mereka menjadi penyokong JAIS, yang doktor panggil sebagai empathy radicalization. Saya rasa macam kawan saya ni lah, kawan saya adalah usahawan yang sangat berjaya, tuan-tuan. Dia punya terlibat senang je, dia masukkan duit kepada seorang anggota yang cedera dan cuba mendapatkan rawatan di Turki. Kerana dia simpati, dia bank in duit. Rupanya wang yang dia bank in dan dikeluarkan di Turki telah dikesan sebagai dikeluarkan oleh seorang yang mempunyai kaitan dengan Daesh. Jadi kawan saya ditangkap, habis kehidupan dia, tuan-tuan. Cuba saya nak tanya dengan doktor, tahap kepulihannya mudah bagi mereka yang simpatisan radicalization? Jadi kalau kita mula dengan melihat kepada tahap radikalisasi dia tu kan, jadi kalau orang itu yang daripada maknanya tahap dia tidak tinggi dari segi radikalnya, senang saja nak pulihkan dia. Tidak maknanya tidak memerlukan pertemuan yang banyak kali ya, tak perlu banyak benda. Maknanya kita dah bagi tahu dia begini dia kata, oh saya fikir, saya rasa benda ni tak salah. Jadi dia tak nampak macam tu. Macam yang bagi duit tadi tu, saya fikir dia tidak ada idea radikal. Faham? Dia hanya fikir kesalahan dia ya, yang usahawan yang berjaya tadi ya, kesalahan dia adalah memasukkan duit dalam akaun seseorang, dan akaun tadi
orang tu keluarkan duit bagi kepada kawan dia. Kawan dia yang berada di Syria untuk dapatkan rawatan. Jadi saya tanya dia, Pak tahu ke tak yang duit ni akan dia kata dia memang kawan saya sejak daripada kecil. Kaki kudung kena bom. Jadi dia dulu pun dia kata macam saya susah dulu dia pun tolong saya. Macam tu kan. Dia tolong saya bisnes saya, dia tolong kita, maknanya berhutang duit ni dia kata dia selalu buat. Dia dapat projek bagi kat kawan dia yang ni. Jadi bila dia sakit ataupun dia cedera di sana, dia minta duit sikitlah. Dia kata aku tak ada duit ni, minta tolong. Jadi dia pun dengan hati yang suci murni ya, bagi duit pada kawan dia. Dengan melakukan perbuatan tersebut, dia telah melakukan dipanggil terrorism financing. Membantu kumpulan penggana kerana orang tu designated person as a terrorist person. Jadi dia ditangkap. Walau jadi dia kata saya bukan radikal. Saya hanya, jadi dia pun ditangkap dan ditahan apa semua, dipenjarakan. Jadi katalah untuk nak pulihkan orang macam ni tidak sukar. Yang sukarnya adalah orang yang hardcore tu. Yang tu ambil masa lah. Yang tu ambil masa. Jadi gabungan di antara pendekatan tahanan dalam penjara dan pendekatan dialog dengan mereka. Dari masa ke semasa kita berdialog, kita bercakap, kita tanya, kita cuba bincang. Kita bincang. Bukan kita tak kata nak herdik dia apa semua, tidak. Kita bawa kitab, kita bawa hujah, kita cuba bincang dengan dia, dia fikir macam mana. Akhir sekali dia akan nampak kebenaran tu. Jadi akhir sekali cuma saya boleh bahagi kepada 3 jenis lah orang yang melalui proses rehabilitasi ini. Adalah pertama sekali mereka yang mereka yang mempunyai tahap penerimaan yang tinggi. Macam tadilah yang low level ni, yang peringkat rendah ni, yang radikalisasi yang rendah ni, senanglah. Kita boleh bincang sikit-sikit dia dah faham. Jadi senang. Yang tu yang tinggi, dia punya effectiveness dia, keberkesanan dia tinggi. Level yang kedua ni dia ada idea sikit. Contohnya dia kata kita ni wajib berjihad. Wajib berjihad lawan membantu umat Islam, katalah di Filipina kita pergi, di Syria, di Palestin kita perlu pergi. Tapi tanpa memahami konteks, kaedah macam mana, peraturan macam mana, dia hanya nak pergi, dia ada semangat. Jadi ni kita perlu bimbingan sikitlah, education sikitlah pada dia. Cuma dia memanglah bila dah tangkap tu, jadi dia kata okeylah saya tak nak buat lagi. Cuma saya yakin jihad tu wajib. Jadi maknanya itu adalah kebanyakan saya jumpa memang macam tu. Tapi dia tak nak terlibat dengan keganasan apa kumpulan tu, tak ada. Yang ketiga adalah orang yang memang strong lah dia segi. Memang kita akan lawan Amerika, kita lawan Yahudi, kita boleh bunuh dia di mana-mana, boleh sasarkan dia di mana-mana. Yang ni kita ambil masa. Ambil masa lama lah, kita jumpa lama. Tapi dia lama-lama dia lembut juga. Dia akan nampak bahawa itu bukan option lah. Sebab bila kita akan bawa dia kembali semula menghayati apakah makna Islam tu sendiri. Sebab dia kebanyakan orang ni dia semangat satu. Terutama masa muda-muda kan, dia semangat macam Dr. Zahari, Nordin Maktob tu. Bagi saya dia semangat semata-mata, dan juga dia dipengaruhi oleh ideologi yang dibawa oleh itu, dan tersilau dengan kehebatan jihad yang dia tengok mungkin di Afghanistan apa semua, dia rasa nak buat. Begitu juga dengan Allahyarham Ustaz Lutfi. Dia punya jiwa dia tu rasa dia nak buat, sebab dia pernah berjihad di Afghanistan. Dan saya setuju, dalam zaman moden hari saya boleh kata jihad yang boleh katakan sebagai jihad yang sebenar, yang mengikut peraturan yang ditetapkan dalam syariat. Jihad di Afghanistan pada 79-89 ketika menghalau tentera komunis Rusia tu. Betul. Dan juga jihad di Bosnia. Ketika menghadapi penghapusan etnik Bosnia oleh kaum Serb. Ya, betul. Tahun 95 kan? 94-98 perang Balkan. Jadi dalam kedua-dua insiden, dalam kedua-dua peristiwa tadi, umat Islam menang. Lawan Rusia 79-89, menang tentera Mujahidin, lawan tentera yang paling besar, kuat di atas dunia. Tapi dia mengikut aturan yang betul, syarat yang betul, cara yang betul, dengan keizinan pemimpin yang maknanya memberi izin untuk pergi berjihad di sana.
Akhir sekali menang. Tapi bila berlaku lepas tu dia perang sama sendiri, Tuhan tarik balik. Nikmat Kemenangan, nikmat kemenangan dia bagi pada orang lain pula. Begitu di Bosnia. Jadi yang tu betul. Tapi yang jenis tak tahu ni semangat saja nak buat saja, maka di situlah dia dimanipulasi. Jadi saya ingat kena hati-hati. Maknanya kalau ada orang kata, okey, jom kita pergi ke Palestin sekarang untuk berjihad. Jadi jangan layan idea macam tu ya. Selalunya dia akan manipulasi ikut musim. Saya bagi tahu kata ketika mereka melihat perang tahun 2002 bila Amerika invade Afghanistan dan kemudian Osama bin Laden juga mengisytiharkan Al-Qaeda akan menjadi rangkaian global. Kemudian muncul kesedaran yang saya kata ini mencetuskan gelombang pertama, iaitu pada tahun 2002. Sebelum datang 2012, Abu Bakar Baghdadi. Kita cerita dulu di Asia waktu tu saya masih ingat lah. Seorang yang saya dengar kuliah ada salah Abu Bashir. Abu Bakar Bashir. Abu Bakar Bashir. Dia datang ke Malaysia sebagai pendakwah tabligh. Jadi tahun 87 89 saya sentiasa mengikuti kuliah dia di Masjid Sungai Manggis. Betul. Ketika dia tu belum ada lagi idolog yang keras, belum ada. Tapi sudah pastilah rangkaian yang dibina dia besar sebab dia mempunyai ramai orang yang ditemui sebagai pendakwah tabligh yang lama dan dia pula mempunyai akhlak yang sangat meyakinkan untuk jadi pemimpin. Kelebihan dia itu yang saya fikir satu gelombang. Kemudian 2012 apabila orang marah dengan Arab Spring yang menyebabkan Syria jatuh, orang marah lagi pula dengan Iraq punya kes invaded Iraq 2001 bercampur, datang pula seorang yang bernama Abu Bakar Baghdadi melancarkan tentera Panji Hitam tu yang selalu sekarang ni kalau saya fikir katalah kita fikir dengan sekiranya isu Palestin menjadi berpanjangan. Dan tentulah orang Islam akan lebih marah kerana ini adalah musuh yang nyata, Zionis. Doktor boleh gambarkan tak kalaulah berlaku frasa yang ketiga di mana sekali lagi idea terorisme, walaupun saya rasa dah kurang laku lah berbanding yang pertama gagal orang sedar, yang kedua bila datang Daesh orang pun sedar. Tapi sekiranya yang ketiga orang menganggap kata Palestin terus ditindas, penyokong-penyokong Israel berada di mana-mana. Macam mana yang orang awam boleh sedar kata ini hati-hati kerana ini mungkin boleh menjurus kepada berulangnya peristiwa 2002 yang waktu tu internet Facebook tak begitu kuat. Tapi bila Abu Bakar Baghdadi, Facebook dah kuat, jadi ramai yang terpengaruh kerana kuatnya pengaruh Facebook. Tapi dalam isu Palestin, sebelum saya pergi pada detail soal Palestin, bagaimana doktor boleh lihat mungkin kita dimanipulasi dan untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya adalah salah di segi undang-undang. Saya tengok isu Palestin sudah lama ada, sejak tahun 40-an lagi, penubuhan negara Yahudi dan juga sampai ke hari ini. Dan saya dah terfikir dan duduk bincang dengan kawan lain juga, kata kenapa umat Islam tak pergi berjuang di sana? Sejak daripada dulu. Kebanyakan kalau di Afghanistan dia orang pergi, di Syria dia orang pergi. Bila sampai part di Palestin ni, tanya macam mana tak nak pergi Palestin ni kan? Jadi tak ada siapa yang boleh dapat jawapan yang meyakinkan. Jadi sebelum tadi datang bincang, saya ada tanya juga bekas-bekas tahanan POTA. Saya ada WhatsApp group dengan diorang. Dan saya tanya, you all semua, saya nak minta idea. Kenapa you all tak ada berminat nak pergi ke Palestin? Dia kata pertama sekali, soal Palestin ni, diorang tak jemput kita. Maknanya kita nak pergi tempat orang ni kan, dia kena ada satu kumpulan yang network di sana yang akan menyambut kita. Nak menyambut sana, serulah hayya ilal jihad di Palestin. Dan ada kumpulan sana dan ada usaha-usaha untuk nak bawa mereka ke sana. Benda ni tak ada. Itu. Jadi kalau banding dengan Afghanistan ada, di selatan Filipin pun ada orang untuk rekrut. Dan juga bahkan dulu di Ambon apa semua kan. Okay. Tapi ketika tidak Laskar Jihad yang sangat popular di Indonesia, Laskar Jihad. Cuma di Palestin tidak ada berlaku macam tu. Dan yang keduanya adalah sempadan pun tutup. Kita tak boleh nak masuk senang-senang di sana. Dan yang paling menarik sekalinya, orang-orang di sana sendiri pun kadang-kadang bila kita tengok, adakah kita rasa dia tu memang betul-betul nak berjihad? Ataupun nak acah-acah saja untuk berjihad saja. Maksudnya begini Maksudnya kalau kita nak berjihad sebagaimana yang berjihad di tempat-tempat lain, contoh di Afghanistan ataupun bahkan di Iraq pun, di ISIS pun sendiri. Dia orang tu memang nampak maknanya dia all out. All out daripada awal
continuously sampai ke dia berjaya dapat sesuatu lah, macam ISIS dapat khilafah dia tu 2014 tu. Dan juga di Al-Qaeda kuasai Afghanistan apa semua kan. Jadi dalam konteks Palestin ini, satunya dia tidak jemput ke sana, dan usaha ke arah jihad itu tidak begitu rancak. Jadi oleh itu tidak ada yang betul-betul nak pergi sana dan berjihad lah di sana. Jadi oleh itu saya fikir mungkin ada kesan dari segi maknanya tension di antara orang Yahudi dengan orang Islam ini berterusan. Maknanya kebencian kita. Cuma bila kita bercakap tentang orang Yahudi ni, kita kena beza di antara bangsa Yahudi dan agama Yahudi dengan sekular nasionalis Yahudi yang duk merentah Israel hari ini. Okey. Yang tu kita perlu beza. Sebab apa? Kita perlu ingat bahawa bangsa Yahudi ini adalah bangsa yang disebut dalam Quran. Mereka ini adalah keturunan Nabi. Maknanya mereka adalah umat yang dipimpin oleh Nabi Daud, Nabi Ishak, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf. Kan? Jadi dan dalam Quran ada sebut tentang ahlul kitab apa semua. Jadi mereka satu bangsa yang Tuhan wujud, yang disebut dalam Quran suratul Hujurat itu adalah syu'uban, di antara bangsa-bangsa yang Tuhan wujudkan. Jadi persoalannya takkanlah Tuhan wujud bangsa Yahudi ini untuk kita benci. Sudah tentunya tidak begitu. Jadi apa yang kita benci adalah kezaliman. Jadi kezaliman ini boleh dilakukan oleh sesiapa. Bukan maknanya kezaliman itu hanya berlaku di kalangan Yahudi saja. Bahkan di Israel sendiri pun ada orang yang anti-Zionism. Ya. Kan dia tunjuk perasaan, dia kata kami tak nak expansion ataupun perluasan tanah untuk orang Israel, tak nak. Kami nak hidup bersama, sebab sejak daripada beribu-ribu tahun, 3,000 tahun, orang Islam, orang Yahudi, orang Kristian duduk di Baitul Maqdis. Cuma yang berlaku hari ini adalah dia orang datang ke situ, duduk di situ dan nak suruh orang lain keluar. Yang tu yang saya sebut kepada secular nationalist Yahudi tu, Jews. Okay. Jadi kita tak maknanya kita tak benci kepada bangsa Yahudi dan juga kepada agama Yahudi, tidak. Kita benci kepada kezaliman yang dilakukan oleh golongan sekular Yahudi tu. Okay. Jadi di sini saya rasa tension itu berlaku di sini. Cuma dari segi orang nak pergi tu saya tak nampak lagi macam mana dia nak jalan. Kecuali dan satu lagi very very important, Hamas ini adalah bukan mewakili suara rakyat Palestin saja. Banyak lagi kumpulan orang Palestin yang ada di situ. Hamas ini salah satu kumpulan saja. Ya. Jadi yang menjadi masalah kepada rakyat Palestin ini adalah Hamas. Apa masalahnya? Masalahnya adalah contohnya dia berlaku baru ni dalam kes di Sheikh Jarrah punya tu. Berlaku maknanya perebutan kawasan apa semua. Dan court sudah kata you have to go, tapi bila berlaku apa semua kelang kelibut apa semua, court kata kita hold dulu. Biar settle dulu masalah ni, kita cari jalan lain lah. Macam tu Hamas ni sudah sedia dah ni roket dia ni. Dia fire roket. Bila fire roket pada Israel sampai ke hari ni, hari yang ke-10, 4,000 roket dia lancar pada Israel. Dengan buat macam ni, ia sebenarnya memberi peluang kepada Israel untuk tembak balik. Dan bila dia tembak balik, bukan kepada sasaran tentera, sasaran awam. Sebabnya Gaza kecil, Gaza tak besar mana. Jadi dia maknanya dia punya serangan itu boleh berlaku dalam kawasan perumahan, kawasan penduduk. Jadi bila Israel serang, sudah tentunya penduduk akan jadi ada collateral di situ. Jadi itu satu. Dan yang keduanya adalah sebenarnya dengan menyerang Israel, ia merupakan satu hadiah kepada Benjamin Netanyahu. Sebab Benjamin Netanyahu, saya sebelum datang ni saya tanya editor Surat Khabar Israel. Saya WhatsApp dia, saya tanya, I believe that this is a gift for Netanyahu. Apa yang berlaku di Palestin. Dia kata I disagree. Cuma saya kata I still believe that Benjamin Netanyahu akan dapat faedah daripada konflik ini. Sebab apa? Dia punya populariti merundung. Tahun 2 ni banyak kes rasuahnya, kes kerajaan dia kawal macam-macam, COVID punya kes, dan banyak kes-kes yang melibatkan integriti dalam kerajaan Benjamin Netanyahu. Bila kes ni jadi, dia hero lah.
Kerana Benjamin dalam 3 pilihan raya, partinya Likud gagal mendapat majoriti. mendapat majoriti. Dan dia pun sekarang dipanggil sebagai caretaker. Maksudnya dia selepas habis pilihan raya ni, dia masih gagal lagi membentuk kerajaan dengan 32 kerusi. Dan dia tak dapat sokongan kali ini daripada Parti Labour. Dan parti-parti Yes yang ultra, yang dikatakan sebagai sekular, nasionalis Yahudi juga tidak menyokong dia. Jadi dia mengguna dengan perang ni akan menjadi darurat dan dia lebih berkuasa. Tuan-tuan buat saya bersetuju untuk tidak bersetuju dalam soal Hamas. Tapi kita boleh dengar pandangan seorang yang mempunyai pandangan akademik yang meluas mengenai isu ni. Saya nak tanya lagi satu tentang keadaan di Palestin. Katalah bagi mereka yang telah lama dalam selimut. Orang-orang yang berada dalam perjuangan ni, dia panggil bila dia diam, dia duduk dalam selimut lah. Berarti apa yang ditinggalkan oleh Daesh masih ada lagi kumpulan yang aktif. Kerana networknya sangat besar di Eropah. Dan networknya sangat besar di Eropah. Dan network di Asia masih ada. Cuma tinggal lagi oleh kerana lumpuhnya sistem apabila Abu Bakar Bashir berada dalam keadaan berumur. Tidak lagi aktif, disita lah, walaupun dia bebas daripada penjara, tapi disita oleh kerajaan Indonesia daripada mengadakan komunikasi. Tapi sebenarnya jaringan network ni tak pernah dimusnahkan secara tuntas. Kerana pengikut yang ditinggalkan oleh Jemaah Islamiyah sangat ramai dan bergerak dalam macam-macam nama yang baru. Apakah doktor rasa kata sekiranya isu Palestin, sebab kita tak pernah lihat perang Palestin dalam era sekarang. Sebab perang yang berlaku dulu adalah intifada saja. Sekiranya kali ini dengan ada orang nak counter back, berarti ini peluang terbuka. Sebab dulu kita ingat counter back tu berlaku kerana perang kerana Amerika selepas saja September 11, Amerika menjarah semula Afghanistan dan Amerika menjarah Iraq. Jadi itu kemarahan umat Islam. Kemudian dia masukkan pula dengan Arab Spring. Jadi orang boleh spin. Tapi doktor ada fikir tak kata isu Palestin ini boleh mencetuskan satu semula radikalisme di kalangan orang Islam? Mencetuskan semangat radikalisme semula. Berarti kita akan melalui pusingan ketiga, intake untuk kumpulan teroris. Kalau dari segi radikalisasi memang isu Palestin akan menyebabkan ramai orang berminat dengan benda-benda macam ni. Dan sebab tu saya sebut di awal tadi, berhati-hati dalam social media. Dan berhati-hati dengan semangat-semangat jihad macam ni. Kita tak nafikan bahawa jihad itu memang ada dalam Al-Quran. Ada dalam hadis, ada dalam kitab-kitab fiqh apa semua. Bacalah kitab-kitab mana dalam turath kita akan jumpa bab jihad. Especially bab kitab fiqh. Tetapi jihad itu perlu difahami. Jadi inilah masa kita untuk memahami apakah maksud jihad. Apakah maksud jihad sebenar dalam Islam dan di mana tahap kita untuk melaksanakan jihad. Sebab jihad ada syarat. Jadi itu satu. Dan doktor perincikanlah. Kalau boleh kami doktor perincikan jihad. Baik. Dan kembali kepada radikalisasi tadi, memang saya pun tengok jugalah komen-komen dalam social media apa semua memang saya sudah nampaklah, maknanya unsur-unsur radikalisasi itu sudah ada. Kan? Sudah ada. Cuma ialah ada yang hanya bersifat bercakap saja, ada yang kata marilah kita buat, ada yang tu, ada yang ni, apa semua macam-macam jenis lah. Cuma dari segi tangible, maknanya dari segi betul-betul nak ambil tindakan itu belum ada lagi. Jadi betul, ini boleh menyumbang kepada peringkat radikalisasi. Dan oleh itu untuk nak mencegah dia menjadi lebih teruk lagi, kita perlu maknanya buat kempen kesedaran bahawa pertama sekali adalah perlu memahami jihad yang sebenar. Jihad yang sebenar dan juga berhati-hati dalam social media dan kena faham juga tentang undang-undang keganasan yang ada dalam negara kita ni. Ini adalah 2-3 perkara yang saya rasa penting. Dan juga bercakap tentang jihad ni. Pertama sekali, jihad ini dalam turath kita, dalam tradisi ilmu Islam, jihad ini pertama sekali kita akui ia ada dalam Quran dan dalam hadis dan ada dalam agama kita. Ia merupakan satu istilah yang suci. Kita tak boleh benci kepada jihad. Jihad ini sebahagian daripada DNA agama kita. Maknanya bila orang tu Islam, dia mesti seorang mujahidin. Mujahidin dari segi apa? Dari segi diri dia sendiri untuk membaiki diri dia. Dan juga untuk menjaga keluarga dia. Dari segi ekonomi keluarga dia, dia seorang pejuang. Seorang yang mengamalkan konsep jihad di dalam setiap tahap kehidupan dia. Nak bangun sembahyang subuh pun kena berjihad. Kena mujahadah. Kalau tak, kita tak boleh bangun sembahyang subuh. Tak boleh sembahyang tahajud. Tak boleh amalkan sembahyang 5 waktu. Tak berjaya kalau tidak ada semangat jihad. Itu satu. Dan yang kedua,
Jihad ini banyak aspek yang saya sebut tadi, iaitu dari segi aspek-aspek diri, aspek ekonomi, aspek ilmu, aspek perniagaan, dan antaranya adalah pergi di medan perang. Cuma bila pergi ke medan perang ini, dia ada syarat. Sebab apa ada syarat? Sebab dia melibatkan nyawa manusia. Di dalam Islam, nyawa manusia cukup tinggi dan cukup besar nilai dia. Dan di dalam maqasid asy-syariah pun, hifzul hayah merupakan salah satu prinsip penting. Jadi Islam tidak akan membenarkan nyawa seseorang itu dicabut dengan mudah begitu, walaupun orang bukan Islam. Sudah tentunya ia dikawal oleh peraturan, do and don'ts lah katakan. Apa yang kita boleh buat dan apa yang kita tak boleh buat. Dan yang ketiga, jihad ini kita perlu ingat bahawa ia merupakan satu alat untuk mencapai satu tujuan yang lain. Jadi sebelum menentukan bahawa alat itu sesuai ataupun tidak, kita kena tengok, kalau aku guna alat ini, boleh ke tidak aku capai tujuan. Kalau you tak pasti, tak boleh guna. Maknanya kalau kita saja-saja nak buat apa semua, kita tak pasti, maknanya cost benefit analysis ataupun mudarat dan manfaat itu kita pasti, tak boleh. Kita tak boleh guna kaedah itu, kita cari jalan lain. Sebab tengok pengalaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia berperang, bila dia berdiplomasi, bila dia berbincang, bila dia hijrah pun, maknanya ada satu ketika dia tak boleh lawan, dia exit daripada tempat tu. Tengok dia cara dan stages yang Nabi guna. Dan yang keempatnya adalah urusan jihad ini adalah bukan urusan kumpulan dan individu. Maknanya nak kata kita perlu pergi jihad, kita boleh berjihad, bukan saya, bukan sahabat-sahabat semua para pendengar, bukan. Ia ditentukan oleh ulil amri. Urusan pemimpin negara Islam. Maknanya kalau di Malaysia ini, kalau you all nak pergi berjihad, kena tanya agung dulu. Boleh ke tak tuanku, saya nak pergi berjihad di Syria. Saya nak pergi berjihad di Palestin. Kalau agung kata ya, better membenarkan. Dengan macam tu saja, maknanya hukum jihad itu jatuh pada dia dan dia boleh pergi berjihad. Kalau agung tak boleh. Sebab apa? Macam dalam hukum nikah, kita kalau nak kahwin, kita tu imam akan aku nikahkan, aku terima. Itu syarat kan? Dalam jihad pun maknanya untuk jadikan jihad itu sah dari segi syariat, dari segi agama, kebenaran pemimpin mengatakan bahawa ia dibenarkan untuk jihad. Kalau pemimpin tak bagi, dia jadi haram untuk pergi ke sana. Sebab ia melanggar urusan, apatah lagi kalau dalam konteks kerajaan kita tak bagi rakyat kita pergi ke sana. Tapi maknanya orang yang pergi ke sana itu sebenarnya ia melakukan satu kesalahan dari segi agama, dari segi syariatnya, kerana engkar arahan pemimpin. Sama ada Tuhan terima jihad dia ataupun tidak, kita tak tahu, itu adalah urusan Tuhan. Tapi perbuatan dia meninggalkan negara untuk melakukan sesuatu yang tidak ada kebenaran pemimpin, itu adalah satu kesalahan dari segi syariat. Jadi kita perlu ingat di situ bahawa ia bukan satu perkara yang cukup mudah. Tapi apabila yang kita tengok hari ini, apabila setiap orang itu senang-senang saja, hari ini kita lawan ini kumpulan tu kata kita akan lawan ni. Maknanya dia tidak dilakukan dalam bentuk perbincangan konsensus apa semua. Tidak berlaku macam tu. Dia every individual dan kumpulan tu boleh saja-saja datang nak kata kita berjihad. Ini yang menimbulkan malapetaka kepada umat Islam. Ya. Selalunya kalau saya tengok balik profil ketika 2012, 2013 sampailah 2015 ketika Daesh merekrutnya, bagaimana mereka menggunakan dalil yang mudah untuk menolak dengan menggambarkan ulul amri kita ni sebagai lemah, sebab kan selalunya yang mudah untuk membatalkan kita punya dalil lah, mengatakan kena dapat ulul amri. Kebiasaannya jihadis ni akan mengatakan ulul amri itu diabaikan kerana dia tidak ada ciri tu ciri ni. Ini selalu perangkap yang mereka selalu gunakan. Sebab tu saya bagi tahu kata hingga hari ini pun rantau Melayu, saya sebut rantau Melayu kena ambil faham semua. Paling mudah adalah untuk merekrut kewangan dan juga ketenteraan dari sini. Kalau kita tengok di Syria, sampai ada brigade yang dipanggil sebagai, ada yang sebutnya sebagai brigade 400, ada yang sebut sebagai brigade Rafah. Doktor pun tahu brigade 400 dalam merujuk kepada 400 Melayu yang datang daripada Patani, Malaysia dan juga Indonesia, yang ada di Raqqa. Yang sekarang ni kesiannya tu pula terbiar dan tak dapat pulang. Isteri yang mereka bawa, anak mereka bawa tinggal mudarat. Di mana kesemua kerajaan tak mau terima.
suami menghilang dan berjaya menyusup masuk ataupun disembunyikan atau melarikan diri. Yang tinggal masalah ada keluarga mereka yang nak merayu pulang. Setakat ni hanya satu kes saja yang dapat balik, tapi kes-kes yang lain ditolak. Ini saya nak bagi tahu pada saudara tentang kita jangan tengok 2015 tu sebagai tahun kebangkitan. Kita lihat kesannya yang sekarang media tak cover. Adalah isteri dan anak-anak yang sekarang daripada warga Malaysia, Selatan Thailand, Filipina Muslim dan Indonesia yang terperangkap dan tak dapat pulang, dan mereka merayu tetapi agak sukar kerajaan nak memutuskannya kerana kerajaan berada dalam kes ini akan jadi presiden kes. Kalau benar lepas ni ramai orang buat. Mungkin saya boleh bagi gambaran pada doktor untuk menasihat bahawa ramai orang tak melihat akibat. Satu adalah sah kita dapat lihat perjuangan untuk menubuhkan ISIL akhirnya lebih banyak membunuh orang Islam daripada membunuh bukan orang Islam. Di mana Abu Bakar Baghdadi membunuh lebih banyak orang Islam daripada orang bukan Islam. Kemudian mengeluarkan dalil siapa saja yang tidak menyokong perjuangannya jatuh kafir. Dahsyat tu. Tapi dan akhirnya siapa yang mengikut dia sampai di sana terpaksa membunuh. Sebab tu kita ada video orang kita menyembelih dengan takbir yang bangga. Itu adalah orang kita tu, orang Malaysia tu yang menyembelih dan bertakbir dengan bangga kerana dia berjaya menyembelih seorang Muslim yang lain yang dianggap sebagai tentera Bashar. Yang ketiga pula orang tak kaji sekarang ni bahawa isteri dan anak-anak yang mereka bawa tu. Jadi doktor mungkin ada pandangan mengenai perkara ini. Betul, itu sebab tu saya sebut tadi urusan pengisytiharan jihad dan urusan jihad ini adalah bukan urusan individu dan bukan urusan kumpulan. Ia adalah urusan ulil amri yang menentukan. Sebab akhir sekali apabila apa-apa berlaku selepas daripada perang, itu adalah dia terpaksa, maknanya ambil kira urusan ulil amri balik. Nak bawa pulang rakyat kita daripada sana misalnya. Siapa dia nak bawa pulang? Siapa dia berani bawa pulang? Bukan senang untuk bawa pulang dia. Dan apa kesan dia pula bila dia balik ke sini pula, ya? Bila pejuang-pejuang ini balik ke sini pula, dengan pemikirannya, dengan traumanya, dengan psychological impact, duduk dalam ini akan memberi kesan kepada masyarakat maslahat di negara kita. Jadi inilah yang saya sebutkan tadi bahawa perlunya kita, walaupun benda ni mungkin orang perlecehkan, kata kerajaan kita ini bukan kerajaan Islam apa semua, tapi akhir sekali bila dah susah nak cari siapa. Jadi kerajaan kita juga terpaksa buat urusan, dan saya tengok proses untuk nak bawa balik rakyat kita ni cukup susah. Seorang baru je cakap ni, hanya seorang. Ya, sekarang ni dah yang mohon tu begitu ramai tu, termasuk anak-anak apa. Ya, betul. Saya ingat sekarang ni dah ada beberapa orang. Dah berapa dah? Okay. Saya dah sampai di sini. Dan bila psychological assessment dibuat, memang kesan. Memang budak yang... Ya, anak-anak yang dibesarkan dalam keadaan perang. Ada psychological impact pada mereka. Dan wanita-wanita ni yang kematian suami, nak balik ke sini macam mana. Ada kesan dia, ada kesan kesian. Kesian pada mereka. Dan mereka ini menjadi mangsa lah orang yang terlekat di sana. Jadi ini adalah kesan yang kita perlu fikir bahawa bukan kita, maknanya kalau nak buat keputusan itu kena fikir panjang-panjang dan kita kena betul-betul melihat apakah rahsia Islam meletakkan syarat-syarat yang begitu ketat untuk melaksanakan jihad ni. Jadi jangan semata-mata nak pergi sana kerana semangat. Kebanyakan orang pergi semangat. Saya ada satu kes saya diinterview oleh satu news outlet di London, dan dia tulis cerita tentang cara saya terlibat dalam program pemulihan. Jadi dia letak dalam internet. Jadi ada rakyat kita yang di sana, yang duduk di Syria, baca news tu. Baca maknanya ni saya doktor begini terlibat dengan program pemulihan. Dia pun cari nama saya dalam internet. Dia email pada saya. Dia kata, saya baca you punya interview pernah. Saya rasa you adalah doktor adalah orang yang saya nak bercakap. Boleh ke tak saya minta nombor untuk Telegram, dia kata kita nak sembang Telegram. Saya bagi nombor Telegram, saya duduk sembang dengan dia. Saya kata, macam mana you dapat ni kan baca ni? Dia kata, saya adalah rakyat Malaysia yang duduk di satu tempat yang terpencil di Syria. Tak ada pun orang Melayu di sini, dia kata. Saya saja, dan saya kahwin dengan orang Syria. Saya ada anak 2 orang. Saya adalah di antara orang yang awal yang datang ke sini. Sekali dengan Ustaz Lutfi apa semua. Berjihad, maksudnya dia menyertai kumpulan jihad. Ya, betul. Jadi dia kata, saya sebenarnya sejak kecil lagi saya duk minat nak datang ni. So dulu nak pergi ke Afghanistan tak sempat, dia kata. Ni dia kata Syria ni dia bijak, dia orang baiki kapal terbang. He's very well educated person.
Jadi kata, kau sekarang ni macam mana nak balik ke? Dia kata, saya nak balik. Saya kata, sebenarnya realiti di sana tidak sebagaimana yang saya fikir. Ya. Saya kata, apa jadi? Dia kata, banyak berlaku perang sama sendirilah, boleh kata macam tu. Ya. Ini dah menyeleweng, saya rasa saya nak give up. Tapi saya takutlah nak balik kena tangkap. Saya pun bagi tahu, saya kata saya tak ada kuasa. Saya hanya cikgu saja. Saya kata saya akan serahkan kes ni kepada pihak polis lah, so dia uruskan. Jadi saya bincang dengan dia apa semua, saya serahkan kes ni kepada pihak Datuk Ayub masa tu ya. Pihak PDRM, dan dia urus nak bawa pulang ni, nak bawa pulang. Dia pun tak ada, dia setuju, dia kata saya nak balik lah, saya nak balik. Saya pun kata saya doakanlah semua. Saya rasa kesian jugalah pada dia. Oleh kerana dia ada hasrat untuk balik, dia rasa menyesal apa semua. Jadi semasa dia dalam perjalanan nak balik, nak pergi ke sempadan Turki tu, tentera Amerika ditarik daripada Syria. Oleh itu ISIS naik balik, tangkap dia. Oh, dianggap pembelot. Dianggap pembelot. Sekarang ni hilang. Hilang, tak tahu ke mana. Jadi saya tanya orang yang buat urusan nak bawa pulang tu, saya kata, ada tak jumpa kawan kita yang tu? Dia kata, tak tahu. Dia kata, doktor, saya lost contact. Maknanya dia kata 3 hari lagi dia akan contact. Dan dia berjalan, maknanya daripada katalah hari Isnin, maknanya hari Isnin, Selasa, Rabu tu dia akan contact balik. Tak contact sebab dia kena tangkap. Jadi bila saya bercakap dengan keluarga dia, saya kata macam mana? Dia kata, kami adalah juga konsult dengan itu. Dia kata, adik saya hidup lagi tapi tak tahu di mana lah. Oh, okey. Jadi itulah kesan yang kita perlu fikir. Maknanya para penonton perlu peringat, maknanya kalau ada ahli keluarga, adik-beradik dan saudara-saudara yang ada semangat macam ni, buat betulkan dia semula bahawa jangan duk semua senang-senang terikut nak pergi, terpengaruh apa semua. Kesian nanti di akhir nanti keluarga yang akan sengsara, anak beranak, ibu bapa. Saya tanya, doktor sekarang menjadi pensyarah di IUM. Ya. Dalam bidang? Dalam bidang maknanya saya fokuskan kajian tentang extremist ideology. Oh, extremist ideology. Oh, okey. Mengajar pun subjek lebih kurang lah. Oh, okey. Pemikiran macam tu. Ada subjek tu sekarang extremist ideology ya. InsyaAllah. Untuk pelajar sarjana. Ada. Syarif kena sambung sarjana Syarif. Pengajian apa? Dipanggil apa? Extremist psychology. Ya, betul. Maknanya kalau ada sesiapa nak buat apa tu kajian tentang ni, boleh. Maknanya adalah course di ISTEC dia panggil. Oh, di ISTEC. Boleh master dan juga PhD. Dia tak ada undergraduate punya program. Okey, dia hanya untuk master dan PhD. Master dan PhD. Okey. Untuk ni Tuan-tuan dan puan-puan, kita slowkan sikit. Saya tahu terlampau banyak lontaran fakta bagi skrin handphone yang kecil ni. Saya tahu akan ada banyak juga diskusi. Sebab tu pandangan pro and kontra ni perkara biasa. Cuma saya bagi tahu kata saya sedang bercakap dengan seorang yang menjalankan kajian akademik, yang menjalankan proses pemulihan. Dia ada banyak pendedahan dan dia ada banyak sumber maklumat. Saudara mungkin boleh menaikkan apa saja status berdasarkan apa yang saudara tahu. Tapi tahu bukanlah ilmu. Ingat kena faham. Sebab tu saya rasa lebih baik kalau saudara setakat arah maklum, saudara mendengar. Kecuali kalau saudara ada ilmu dan ada hujah. Berarti saya tak gembira kalau posting naik ni, posting setakat pengetahuan arah maklum. Pengetahuan modal dia adalah ibu jari kaki dan juga handphone. Ibu jari tangan dan juga handphone. Saudara jangan naiklah status. Ambil benda ni perbincangan untuk saudara mendengar pandangan ilmiahnya. Saudara, saya nak tanya dengan doktor satu hal lagi. Ya. Bagi mereka yang pergi dan meninggalkan keluarga, ini banyak sekarang di Malaysia pun kita ada banyak. Mereka yang tak tahu suami mereka masih hidup atau tidak. Ya. Betulnya sama ada jatuh talak ataupun tidak apabila ditinggal, suaminya mati atau tidak, anak-anak ni nak diisytiharkan anak yatim ataupun tidak. Kerana begitu ramai yang hilang, tak dapat dipastikan hidup ataupun mati. Ya. Itu antara pengalaman yang doktor lihat mengenai keluarga mereka yang ditinggalkan. Satu, malulah bila ayahnya dikaitkan sebagai pengganas terorisme. Yang kedua, banyak benda lah yang membabitkan ekonomi dan juga membabitkan status isteri dan anak-anak. Mungkin doktor juga pernah ada pengalaman tentang benda ni. Betul. Sebenarnya memang tuduhan terorisme ini dalam masyarakat kita cukup berat sebenarnya. Dan cukup berat maksud saya adalah mereka yang menanggung tu. Maknanya bila katakan suami ditahan kerana terlibat dengan keganasan, anak yang ditahan itu terlibat keganasan, ini cukup menyedihkan bagi keluarga. Dan bagi isteri dan bagi ayah, dan adalah maknanya
setengah ni ibu bapa yang approach saya bagi tahu anak dia sebenarnya. Saya yakin bahawa betul. Maknanya memang dari segi pemikirannya tidak ada pemikiran ganas, cuma dia melakukan sesuatu yang menyalahi undang-undang macam tu kan. Itu satu perkara memang berat. Dan oleh itu ia memerlukan dukungan daripada masyarakat. Maknanya kalau ada orang yang ditahan di bawah di bawah akta keganasan dan di bawah kerana tuduhan keganasan apa semua, kita perlu bagi sokongan kepada keluarga mereka, kepada anak-anak mereka. Jangan kata inilah anak pengganas apa semua, tidak boleh. Ini adalah keluarga pengganas, tidak boleh. Kerana mereka bukan pengganas. Mereka hanya melakukan sesuatu yang kebetulannya adalah menyalahi undang-undang keganasan. Dan kita perlu bagi sokongan, perlu bagi semangat kepada mereka dan membantu mereka dengan sebaik mungkin lah. Maknanya dengan kita nak bantu dari segi ekonomi pun boleh. Okay? Dan itu satu perkara. Berkenaan dengan orang yang ditinggal, macam seperti ada seorang pensyarah yang daripada universiti ni, tempatan yang pergi ke Filipina. Ya. Statusnya tidak tahu. Jadi ini memang sukar untuk buat keputusan. Maknanya dari segi harta pusaka macam mana kan, harta dia macam mana, pembahagiannya, perkahwinannya apa semua kan. Bahkan saya teringat dalam kes ini yang terawal adalah kes Hambali. Hambali adalah seorang rakyat Indonesia yang kahwin dengan rakyat kita daripada Sabah, dan dia ditangkap di Bangkok, saya tak silap. Ditangkap di Bangkok dan dibawa ke Gitmo, Guantanamo Bay. Isteri dia ada di sini, rakyat kita. Jadi isteri dia tu, dia ditangkap tu, dia tak nak cerai. Walaupun dia Hambali sudah ditahan selama lebih kurang 8 tahun. Dia kata saya masih menunggu. Setia dia. Dan sampai ke akhir-akhir ni, baru-baru ni saya dengar dia sudah minta, maknanya jatuh talak lah. Dah suami dah hilang berapa tahun kan? 20 tahun. Begitu juga dengan Dr. Mahmud. Saya dengar keluarganya memohon daripada Jabatan Agama untuk istihar lah, suami dia ni macam mana. Tapi kerajaan kita, untuk nak kata orang tu tak ada, kita perlu bukti. Filipina tak boleh bagi. Filipina tak jumpa mayat. Jadi dari segi peraturannya, bila tak jumpa mayat, tak jumpa bukti yang berkaitan dengan orang tu, kerajaan mengambil keputusan tak boleh istihar dia meninggal lagi. Dia boleh katalah maknanya missing in action ke apa semua. Tapi dari segi legalnya maknanya dia masih ada tapi tidak ada dalam negara. Jadi pusaka masih terlekat. Perkahwinan mungkin dia boleh katalah jatuh tolak apa semua. Tapi kalau dia tu ada keluarga, macam kawan saya yang daripada Syria tu, saya tanya family dia macam mana dengan anak adik-beradik yang lain, dia cakap ayah dah wasiatkan, dia kata ada tanah keping ni, kalau adik tu balik, ini adalah untuk dia. Jadi masih berharap. Sebab dia kata dia masih hidup. Jadi benda macam ni dia yang menjadi, itulah mana ada kaitan ya, ada very complex jadi masalah tu kalau benda tu tidak diurus dengan baik. Dengan betul. Majoriti komen apa kalau saya tak akan ambil soalan yang kadang-kadang saudara akan tanya soalan yang serabut dalam kepala saudara akan serabutkan kepala orang. Saya tak akan ambil lah benda. Jadi saya tak akan ambil pandangan-pandangan enteng sebab bercakap tentang knowledge ni, sebab tu saya panggil doktor. Saya pun tak berani bercakap kerana doktor bidang dia, kerana kerajaan Malaysia juga menerima nasihat dan beliau adalah pakar dalam bidang ni. Saudara yang bercakap kadang-kadang saya tak tahu kepakaran saudara di mana. Mungkin orang kata apa, cakap lambung je. Kalau tak ada yang cerdik, saya akan terus je pergi pada soalan mengenai selalunya mereka menggunakan hujah Ibn Taymiyah. Orang yang mengembangkan, ini pun doktor pun tahu. Mereka akan menggunakan banyakkan daripada Ibn Taymiyah. Tentang keras pandangan kita apabila kita nak menjuru kepada jihad. Ramai orang akan menolak pandangan-pandangan yang lain. Kerana kita ada kepentingan untuk melancarkan gagasan. Maka kita akan ambil pandangan yang menyokong kita. Ya, betul. Kita pergi kepada ulama yang lebih keras. Betul. Selalunya macam mana hujah-hujah yang digunakan oleh mereka untuk membenarkan bahawa jihad ini boleh walaupun melanggar syarat ataupun syarat-syarat jihad yang dah ada. Jadi selalunya orang tak pergi pada syarat-syarat jihad, dia tu pergi pada pandangan seorang ulama mengatakan bila sampai satu tahap macam ni maka jihad. Macam mana pandangan? Ya, betul. Satu pertama sekalinya adalah berkenaan dengan pandangan Ibn Taymiyah dan kaitannya dengan keganasan. Kalau saya tak perlu tekankan hujah ni, maknanya saya nak jemput pembaca cuba buka buku ISIS yang kat mana-mana pun mesti dia akan quote Ibn Taymiyah.
Ya, memang sangat popular. Very popular. Dan sebenarnya kalau kita tengok Dabir, Rumiyah dan juga tulisan-tulisan dihasilkan oleh Al-Qaeda juga ISIS dan kumpulan-kumpulan lain pun, mereka akan quote di antara lain Ibn Taymiyah dan juga orang-orang lain pun ada. Dan di dalam tu juga ayat Quran pun ada. Hadis pun ada dia quote. Jadi kita tak boleh katakan bahawa Al-Quran itu salah, hadis itu salah, dan Ibn Taymiyah pun salah. Oleh kerana mengeluarkan kenyataan, konon yang mengeluarkan kenyataan macam ni, ya. Pertama sekali berkenaan Ibn Taymiyah, saya tak nafikan bahawa pandangan Ibn Taymiyah ada yang keras, dan ada yang memang betul-betul keraslah dalam konteks, misalnya dalam konteks menggunakan menakut-nakutkan musuh dengan cara yang contohnya ISIS guna. Jadi ISIS gunakan pandangan itu. Walaupun Ibn Taymiyah kata kalau ada satu kaedah yang boleh digunakan untuk menakut-nakutkan musuh, maka gunakanlah. ISIS terjemah, kalau kita bakar orang dan dengan cara itu boleh menakutkan orang, kita boleh guna. Kita bakar lah. Itu yang bakarnya pilot Jordan hidup-hidup. Yes. Jadi saya tengok kitab dia tu, saya kata, saya rasa Ibn Taymiyah tak kata membakar. Dia hanya membuat statement yang mengatakan kaedah yang digunakan adalah untuk menakutkan musuh. Jadi tak kata bakar. Tetapi ISIS menterjemahkan ini adalah asasnya. Jadi Ibn Taymiyah, kita perlu akui bahawa dia adalah seorang muallim, seorang mujaddid dalam tradisi agama kita, dan dia banyak menyumbang kepada ilmu dan turah kerana ilmu. Ya, betul. Walaupun ada perbezaan, ia tidak menjatuhkan dia, dan dia tidak menjatuhkan dia kepada level kafir. Ada setengah orang dia kata Ibn Taymiyah ni adalah orang yang banyak menyeleweng dan juga jatuh kepada sesat dan kafir. Kita tak boleh pergi kepada situ. Itu yang pertama. Dan hujah-hujah ni memanglah maknanya banyak yang kalau kita tengok kitab-kitab dan penulisan yang dihasilkan itu memang akan menggunakan apa saja hujah yang boleh menyokong pandangan mereka dan posisi mereka. Maknanya mereka sudah ada position, sudah ada, maknanya ini adalah ketetapan yang kita nak buat. Jadi akan quote lah, orang tu kata macam ni, orang tu kata macam ni, ayat Quran kata macam ni, dia olah, jadilah satu asas. Jadi oleh itu dia kata ini adalah satu hujah yang kita boleh guna untuk mengatakan bahawa perjuangan kita adalah perjuangan yang betul. Jadi pandangan doktor mengatakan bahawa manipulasi berlaku ke atas pandangan Ibn Taymiyah. Sudah tentu. Sudah tentu berlaku. Bagi mereka yang tak faham Ibn Taymiyah, mereka akan menganggap bahawa Ibn Taymiyah ni kerana sekarang ni masalah dia, orang tak faham Ibn Taymiyah. Kemudian Ibn Taymiyah ni menjadi coating yang paling banyak digunakan oleh kumpulan ISIS dan juga kumpulan Al-Qaeda, dan rakan-rakan rakayatnya di share seluruh dunia. Maka cara tak langsung orang pun menjatuhkan hukum pada Ibn Taymiyah ni sebagai pencetus kekerasan. Tapi sebagai seorang ahli akademik, Dr. lebih melihat, kata syarahnya dipergunakan. Betul. Pandangannya dipergunakan untuk tafsiran yang salah. Seperti sebagai contoh, untuk menakut-nakutkan musuh tidaklah menggambarkan perlu dibakar seorang pilot yang jatuh dalam kawasan anda hidup-hidup dengan minyak petrol. Dipancung seorang pembelot kerana dia enggan mengangkat senjata menentang rejim Bashar. Potong hidup. Doktor tak fikir macam tu Saya tidak fikir macam tu. Walaupun saya memang ada jumpa dengan pandangan yang Ibn Taymiyah yang keras. Yes, ada. Tetapi itu adalah ijtihad Ibn Taymiyah. Ijtihad dia. Dan maknanya kalau konteks ijtihad itu adalah kalau betul dia dapat 2 pahala, kalau salah dia dapat 1 pahala. Maka itu adalah adab kita dengan orang berilmu. Dan kita kalau maknanya ada hujah yang lebih kukuh, yang lebih kuat, maka kita ambil hujah yang lain. Jadi kita tak perlu bergaduh dan kita tak perlu mengatakan bahawa mereka ini sudah terkeluar daripada Islam. Mereka ini sudah kafir kerana maknanya takfiri bukan senang-senang kita nak guna. Ada setengah kumpulan itu bila orang tu buat macam ni, ini sudah terkeluar daripada Islam. Jadi habis seluruh umat Islam akan terkeluar daripada Islam. Itu yang digunakan oleh ISIS ketika mereka nak menjatuhkan hukuman mati pada kumpulan yang tak mau menyokong perjuangan ISIS. Maka takfiri yang digunakan sebagai hujah yang paling mudah. Menyebabkan begitu ramai pengikut-pengikut ISIS menyembelih orang Islam dalam keadaan gembira kerana mereka merasa mereka sedang menyembelih orang kafir. Saya pun tak pasti.
Di mana dia ambil sunnah menyembelih ni? Di mana dia ambil? Saya ikut perbincangan yang dibuat oleh Muhammad Al-Maqdisi. Muhammad Al-Maqdisi ni adalah seorang tokoh Al-Qaeda yang cukup dihormati di Asia Barat. Okey. Jadi orang tanya dia, apa pandangan Syekh tentang pembakaran Muaskar Sesbeh, pilot yang jatuh? Yang jatuh tu. Dia kata ini adalah satu kesesatan yang dibuat oleh ISIS. Ni Al-Qaeda ni. Oh, dah kira kat mana dari pandangan kita ni dah radikal. Dah radikal. Al-Qaeda lebih dulu daripada ISIS. Betul. Dia pun tak tahan dengan perbuatan tahap radikalnya ISIS ni. Oleh kerana dia mengambil pendekatan yang macam tu, ya. Jadi dia kata dia sendiri pun heran. Dia kata daripada mana puak-puak ni ambil daripada sunnah az-zabah, dia kata. Sunnah menyembelih orang ni, dia kata. Dia kata zaman Nabi mana ada macam ni? Apa duk sembelih orang macam binatang, dia kata. Kalau kita hukuman pancung, sekeliakat pancung, tidak sembelih. Daripada mana ni, dia kata. Ini adalah sebab itulah dia kata Al-Qaeda tidak bersama ISIS kerana banyak membawa mudarat kepada umat Islam. Jadi dia sendiri pun tahu bahawa perbuatan ni dilakukan oleh ISIS itu membawa mudarat. Banyak ataupun lebih daripada manfaat. Oleh kerana pendekatan ni dibawa takfiri dan juga itu tadi. Syarif pantau yang perbincangan ni. Saya nak ambil jugalah soalan yang munasabah untuk dijawab lah. Yang mana anak remeh punya soalan tak payah layan lah. Yang rasa kalau doktor jawab malam ni dia menjadi memperkayakan majlis ilmu lagi ni. Untuk setuju dan tak bersetuju. Kalau ada pandangan yang mungkin dia nak pencerahan kerana dia nak tahu lebih detail, mungkin Syarif boleh pick up satu atau dua. Sebelum Syarif pilih, saya nak tanya dengan doktor dulu. Tahap kepulihan setelah mereka diberi proses kaunseling dan pemulihan oleh doktor. Maksudnya saya fikir kata hampir lebih 500 di Malaysia yang ditahan. Lebih 500. Lebih 500 sebab ketika saya jadi wartawan pun dah nak capai 400 dah. Lebih 500 yang ditahan. Tahap kepulihan dan akhirnya mereka sedar bahawa jihad ni, sebab yang ada dalam ni yang setengah semangat ni dia belum buat apa lagi pun. Ya, betul. Dia tonteng je. Yang dah buat dan kita ambil kira lah yang 400 yang dah ada di bumi Syria, kita tak tahu apa keadaan dia. Tapi yang ada di Malaysia ni akhirnya macam tahap kepulihan dia dan bagaimana mereka sedar kata jihad yang mereka ikut ni akhirnya sebenarnya salah. Macam mana doktor kaunseling dan apa ujian doktor selalu gunakan untuk beri gambaran kata ini bukan jalannya dan ini tak jatuh jihad sifatnya? Sebenarnya saya tak mula dengan perbincangan jihad. Kaedah pemulihannya adalah kita tak pergi discuss jihad terus. Kita pergi kepada perbincangan tentang maksud Islam itu. Jadi sebab apa perbincangan jihad itu perlu berlaku dalam kerangka Islam sebagai agama yang membawa kesejahteraan rahmatan lil alamin. Jadi kalaulah Islam itu membawa kesejahteraan rahmatan lil alamin, bagaimana pula kita ni sebagai umat yang berpegang kepada agama, yang yakin, yang percaya kepada agama ini, boleh bersama-sama agama membawa kesejahteraan bukan kepada orang Islam saja, seluruh alam. Maknanya kedatangan Islam, kehadiran Rasulullah SAW, agama dia dan umat dia bakal membawa kesejahteraan kepada seluruh umat manusia. Bagaimana peranan kita nak? Ini adalah asas. Dan daripada situlah kita pergi kepada maknanya percaya kepada Allah, Rasul, ajaran dia, kitab dia dan seterusnya. Dan syariat dari segi sembahyang, zakat, apa semua sistem kehidupan dalam Islam. Dan dari segi tasawuf, ihsan yang macam mana begitu begini itu semua. Dan barulah kita pergi kepada persoalan tentang jihad misalnya, ya. Jihad itu macam mana, maknanya macam mana, aspek-aspeknya macam mana, bentuk-bentuk yang kita boleh berjihad macam mana, ya. Sebab setiap orang Islam itu mujahidin dari segi maknanya, iaitu dia berjihad untuk diri dia, untuk ahli keluarga dia, untuk masyarakat dia, ya. Dan banyak cara yang dia boleh buat selain daripada pergi berperang. Dan dia itu tahap kedua. Tahap ketiga kita pergi betul-betul. Jihad tu apa? Kenapa nak jihad? Lawan siapa? Nak lawan siapa? Tahu ke tak musuh siapa? Ni katalah sebab tu saya sebut tadi, kawan saya akan pergi sana, dia kata, aku tak tahu nak lawan siapa di Syria. Duduk bergaduh sama sendiri. Membunuh orang Islam. Jadi dia sudah tidak pasti musuh ni yang mana satu ni. Kalau dulu di Afghanistan jelas. Rusia.
Di Bosnia jelas. Serbia. Di Syria nak lawan siapa? Okey, baik, katakanlah kita pergi Palestin. Nak berjihad lawan siapa? Okey, Yahudi. Nak lawan orang Yahudi ke tentera Yahudi? Macam mana kita nak berkatalah dalam konteks macam tu kan? Jadi sebab itulah dalam konteks di Palestin contohnya, suicide bombing dilakukan dalam bas misalnya, dilakukan oleh kumpulan jihad di sana kan, membunuh orang Yahudi, rakyat dia yang awam, rakyat awam. Saya fikir tidak wajar, dan ia melanggar etika jihad, kerana itu bukan ajaran Nabi yang dibuat itu, membunuh orang awam. Saya tahu dia terdesak dan tidak ada pilihan. Yang berlaku tu adalah kerana keterdesakan. Yes, betul. Bila terdesak, dia buatlah macam-macam benda, termasuklah sasar orang awam. Tapi kalau kita kembali semula kepada ajaran yang sebenar dalam agama kita, there is no way that Islam allows that. Dan bila dia buat macam tu, it give the reason, memberi sebab kepada bagi mereka yang emosional. Orang yang pegang Islam secara emosional. Dia kata orang kita dibunuh macam tu, Doktor. Kita akan bahas sebab Islam, sebab tu saya malam ni saya nak memperindahkan pandangan. Maksudnya kalau nak ambil pandangan mudah tepi jalan, dia kata dia bunuh orang kita bunuh orang dia. Kita tak mau, kita tak akan bincang level cakap tepi jalan. Kita nak angkat satu lagi level sampai tahap fikir yang ada pandangan murni tentang Islam rahmatan lil alamin. Orang akan hujah dengan mengatakan Zionis, yang kita beza tadi, apa saya selalu menyebutnya sebagai ultra secular Zionis. Ultra secular Zionis. Ultra secular Zionis yang dialahkan oleh Theodor Herzl ni. Dia bunuh. Jadi orang ramai akan mengatakan kita bunuhlah balik. Betul. Dengan menggunakan tahap pemikiran yang paling mudah. Macam mana doktor nak menggambarkan sebenarnya dalam hujah Islam masih ada lagi kerangka untuk kita tidak bertindak balas semudah itu. Kalau macam tu, apa beza kita dengan dia? Itu soalan saya pada mereka. Kalaulah orang Yahudi bunuh orang Palestin dengan cara macam tu, oleh itu ia memberi sebab untuk kita. Jadi apa beza you dengan orang Yahudi? Sedangkan Islam ada satu peraturan yang diletak, bahawa walaupun dalam keadaan macam mana sekalipun, kita ada peraturan. Sebab tu Nabi dia tak buat kerja macam ni. Boleh kata macam itulah. Dia tak ada kerja mengarut macam ni. Nak pergi suicide. Even saya pernah interview seorang askar di Bosnia. Saya ingat saya jumpa dia di Germany. Dia ada perbincangan apa semua. Saya kata, you pernah serve di Bosnian Army, Mujahidin Bosnia? Dia kata, yes. Saya 3 tahun. Okey, cerita kat saya. Dia kata, pernah ke tak suicide bombing berlaku di sana? We never did suicide bombing. Kita tak pernah sasarkan orang awam. Dia kata, bolehkah saya kata, sebab itulah kamu menang di Bosnia? Yes. Sebab perjuangan kita jelas. Tapi kalau perjuangan itu dicampur aduk dengan unsur-unsur yang bersifat haram ini, mensasarkan orang awam dan tidak mempunyai matlamat yang jelas, planning yang jelas, strategi, keputusan yang dibuat pun tak. Ini yang menyebabkan kita tak akan mencapai kemenangan. Kebenaran hakiki tidak ada. Kemenangan tak akan tercapai. Sebab apa? Islam tidak boleh terbina di atas kezaliman. Islam tidak boleh terbina di atas kepalsuan. Kalau cara kita nak bangkitkan agama dengan cara yang zalim, tidak mungkin Tuhan bagi. Tengok ISIS. ISIS kata, okey, kami akan menguasai. Betul lah, dia berasa 2014, 2017, 18, 19 habis. Maknanya naiknya dia itu adalah syarat untuk dia jatuh. Naik dia itu adalah syarat untuk dia jatuh. Untuk dia jatuh. Sebab apa? Asas ISIS itu adalah asas kezaliman. Bukan saya yang cakap, anggota dia sendiri yang cakap. Dan juga anggota-anggota former lah, maknanya bekas orang yang ikut ISIS. Dia kata ISIS memang dalam tu dia ada ultra kafir, maknanya ada loh yang lebih. Maknanya orang tu kalau tak kata orang tu kafir, dia pun kafir. Ada berlaku di Syria lah. Seorang hakim tu dia kata yang nikih kecil ni tak perlu ni, dia sebab dia tak tahu ni, dia jahil, dia kata. Kafir sebab maknanya melakukan kesalahan sebab jahil. Dia kata ini tak boleh ni. Dia hakim tu jadi kafir. Jadi kafir. Kerana tidak mau menjatuhkan hukum kafir kepada seorang. Jadi oleh itu akhir sekali bila Islam dia maknanya orang tu menggunakan nama Islam tetapi melakukan kezaliman, akhir sekali Tuhan nampak menang sekejap, tapi akhir sekali dia jatuh. Kita boleh tengoklah berlaku yang paling baru ini adalah konteks ISIS. Itu adalah jadi kita tak boleh ikut rentak dia orang. Sebab itulah saya kata Hamas
serang Israel itu memberi sebab kepada Israel untuk serang mereka. Dan juga ia merupakan satu hadiah kepada Benjamin Netanyahu sebab untuk dia dapat. Dan akhir sekali yang penting, poin yang ketiga adalah apakah yang Hamas dapat daripada itu. Hamas adalah kumpulan Harakatul Islamiyah. Yes, betul. Tapi dengan tindakan dia, seluruh rakyat Palestin terpaksa menderita kerana tindakan dia yang tidak berstrategi, saya fikir, dalam konteks ini. Tuan-tuan dan puan, sama ada tuan-tuan gembira atau tidak, belajar untuk menyesuaikan diri berada dalam majlis ilmu. Dia tak perlu saudara debat posting. Macam ni, duduk. Saudara mungkin bersetuju dan tak bersetuju dalam banyak pandangan. Tapi saya latih saudara untuk stream dan berada dalam majlis ilmu secara maya. Pastikan saudara mendengar pandangan ini sebagai ilmu. Iaitu saudara boleh bersetuju, tak boleh bersetuju. Tapi tak perlu berperang tentang bersetuju atau tidak bersetuju. Matangkan diri. Saya tak mau lantai posting dipenuhi. Kalau kita masuk majlis ilmu, kita sebut lantai ilmu, di mana kita hadir, kita dengar orang yang membentangkan pandangan, kita setuju tak bersetuju, kita kena diam kerana berhenti majlis, kita dengar pandangan. Dan saya mau lantai di lantai posting juga, saudara menunjukkan akhlak yang bagus dan beradab untuk ada majlis ilmu. Sebab majlis ni tuan-tuan tak menyelesaikan masalah apa. Kita bincang untuk memperkayakan ilmu. Saudara tunjuk teror pro Hamas pun saudara tidak akan menguatkan Hamas. Ustaz sedang doktor sedang menceritakan bagaimana pandangan beliau terhadap Hamas pun tak akan mengubah apa. Tapi dia memberi kita persepsi untuk memperkayakan ilmu. Okey, pandangan. Dia ada tanya ni, saya tahu ni dia tanya ni. Doktor dah jawab tadi, tapi kita detailkanlah. Baik. Dia mengatakan, dia mengambil contoh selepas berpuluh tahun, tahun 48, Israel jarah Palestin. Kemudian banyak perjanjian ditawarkan sejak zaman Zimmy Carter tahun 74. Ada perjanjian Roadmap to Peace 1979. Datang Bush, dia bawanya lagi perancangan. Kemudian datang balik Obama, Barack Obama, ada balik Roadmap to Peace. Tapi kata dia rundingan-rundingan ni tidak menawarkan penyelesaian kepada orang Islam. Maka itu bolehkah roket dan peluru digunakan? Bukan masalah boleh, memang dah guna dah pun. Ya, okey, dah guna. Jadi saya tanya baliklah, selesai ke tak masalah? Sebab tu saya kata tadi, apa akhirnya akan jadi? Selepas daripada roket terbang sana terbang sini, meletup sana meletup, what is the benefit? Apa yang the balance sheet yang kita dapat? Apa yang rakyat Palestin dapat? Bagi saya, realiti di Palestin tidak berubah langsung dengan adanya roket tadi. Bahkan rakyat Palestin dan rakyat di Gaza bertambah teruk lagi situasinya dengan cara yang macam tu. Saya fikir kalau tidak ada roket, mungkin dunia akan menyokong Palestin dengan skala yang besar lagi pada itu. Tetapi kalau dengan adanya roket tadi, kita happy, betul. Sedap tengok, oh ya, dia bom Israel. Ini rasa puas hati. Tapi, okay, then, selepas habis apa semua? Yang pertama sekali, kita tak terkesan. Sebab kita duduk di sini. Rakyat dia yang kena bom, yang tak boleh tidur malam ni, dia yang terkesan. Dia kata, I want to stop. Cuba baca dalam akhbar. Cuba baca apa pandangan rakyat Palestin di sana. Dia kata dah cukup. Dah cukup dah banyak hari dah 10 hari dah kita duduk main bom. Dia nak tidur pun tak boleh. Jadi persoalannya bukan masalah bolehkah roket itu digunakan. Saya kata itu bukan masalah boleh ke tidak, memang dah digunakan. Cuma persoalannya seterusnya adalah apa yang boleh berlaku seterusnya dan apa yang benefit dan faedah yang orang Palestin dapat. Adakah menyelesaikan masalah? Adakah mendapat manfaat yang lebih banyak kepada orang Palestin daripada orang yang Israel, orang Yahudi? Itu persoalan yang kita perlu fikir. Kalau kita fikir secara rasional, bukan emosi, saya fikir nampaknya mudarat itu lebih besar dengan kaedah dan cara yang digunakan. Mungkin kita boleh invent, kita boleh cipta satu kaedah baru. Sebab kita orang-orang yang hebat, Islam, umat Islam yang hebat, boleh cipta satu kaedah yang baru, boleh menyelesaikan masalah ni. Selain daripada guna cara macam tu, saya kata itu lebih baik daripada pendekatan yang memang dah digunakan banyak kali tapi tak jadi. Itu saja komen saya. Okay. Terima kasih. Ada soalan lain? Kalau tak ada, saya akan ambil sikit masa doktor untuk kita ada sejam lebih sikit je. Saya akan tanya lagi satu tentang saya ada satu melihat tentang tahap emosi orang Islam. Selalunya dalam banyak perkara. Saya tak ambil lah perkara saja. Cuma sekarang ni maksudnya dah dibantai ni pula orang bukan Islam. Saya rasa di mana-mana pun kita telah menjadi agama yang jihad. Semua orang merasa dia sedang dalam suasana jihad.
Dia bangun dan melenting. Sebagai contohnya apabila mereka tak bergembira dengan kenyataan orang-orang bukan Islam di Malaysia mengenai isu Palestin. Maka saya tengok, saya ada satu concern mengatakan bahawa kenapa umat Islam mudah menjadi tegang dan akhirnya bertindak secara akhlaknya, dia menjadi akhlak agama yang mudah dicabar dan tercabar dan kemudiannya melenting. Ini pandangan saya secara psikologinya. Saya rasa apakah doktor melihat benda yang sama, bahawa dalam keadaan sekarang kita lebih mudah melenting daripada memikir yang rasional? Betul, saya setuju. Saya fikir umat Islam adalah bersifat reaktif daripada proaktif. Okey. Berbanding dengan bangsa Yahudi dan bangsa lain, bangsa Eropah misalnya, bangsa Barat, orang Barat, dia berfikir secara strategi. Dan saya fikir oleh kerana umat Islam bersifat reaktif dari segi tindakan, mereka cukup senang untuk dikuasai dan cukup senang untuk dipengaruhi. Sebagai contoh, macam mana kita nak suruh seseorang tu buat apa yang kita nak? Kita provoke dia. Bila kita provoke, sudah tentu dia buat apa yang kita nak. Sebab tu saya fikir Israel dia provoke saja orang Palestin. Bila dia provoke, akan dapat reaction. Bila dapat reaction, dia hentam balik. Jadi kita memang nampaknya bersifat macam tu. Jadi saya fikir kita perlu ubah daripada menjadi seorang reaktif kepada satu bangsa yang berstrategi. Dan kita perlu kembali kepada sirah Nabi. Kaji semula kaedah peperangan dan kaedah pembangunan umat Islam yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Nabi tidak reaktif. Ada ketika walaupun sahabat tak setuju, dia melakukan perjanjian damai. Negotiation. Hudaibiyah. Ada kenapa kita perlu Hudaibiyah walaupun nampak kita on the losing side? Nabi kata, don't worry. Ini strategi kita. Strategi yang lain dia nampak hijrah. Dia tinggal tempat tu. Walaupun nampak kenapa hijrah tinggal tempat ni, sayang tempat ni. Tapi tidak. Kumpul kekuatan, kembali semula. Jadi strategi. Bangsa Yahudi, kalau kita banding, adalah bangsa yang berstrategi. Kerana apa? Daripada kecil sebuah negara, sebuah kumpulan yang kecil, dia duduk tahun 48, dia boleh kuasai dengan cara halus. Dia tak kisah dunia nak cakap apa. Tapi dia buat kerja. Dan bila dia buat kerja, dia bersungguh buat kerja. Cari jalan macam mana. Sebab itulah dia, kalau para penonton sekalian ada masa, cuba baca satu buku yang ditulis oleh orang Yahudi nama Startup Nation. Startup Nation. Startup Nation. Okey. Yes. Startup Nation. Startup Nation. Macam mana dia tukar negara yang padang pasir jadi negara agriculture, pertanian. Macam mana dia boleh tukar? Hebat. Macam mana dia padang pasir boleh jadi negara yang mempunyai teknologi tinggi, the best in the world. Setiap tahun, Perdana Menteri Israel akan rasmikan majlis ataupun dipanggil conference teknologi. Akan umumkan teknologi baru dalam yang Israel cipta. Macam mana dia boleh jadi macam tu? Jadi kita yang duduk sibuk dengan jihad ni, kita lupa bahawa jihad ada bentuk lain, jihad pendidikan pun ada. Kita fokus dekat pada situ. Yahudi memanglah dia jihad tentera memang dia tak tinggal. Tapi jihad pendidikan dia tinggal. Dia utamakan. Jihad perniagaan ya, dari segi bisnes, dari segi industri, pembinaan. Dia jana. Sebenarnya bangunan, kalau nak belajar architecture untuk wujudkan bangunan yang kukuh, pergi belajar dengan Yahudi. Sebab apa? Dia banyak pengalaman sebab kena bom. Dia ciptakan satu contohlah, maknanya dinding tu kalau kena bom 10 kali pun tak hancur. Sebab dia ada satu komposit yang dia bina. Jadi dia kaji macam mana nak survive. Sebab apa bagi dia, bangsa Yahudi ni sudah cukup merana, cukup menderita sejak daripada 1000 tahun sampai ke Hitler bunuh 6 juta. There won't be second Holocaust for the Jewish nation. Tak akan berlaku second Holocaust. Sebab itulah dia, mana-mana negara nak serang dia pergi serang dulu. Sebab apa? Dia tak akan biarkan bangsa Yahudi menjadi mangsa. Jadi kembali kepada soalan tadi,
daripada menjadi seorang bangsa yang reaktif, kita perlu berstrategi dan dengan kembali memahami semula sirah Nabi. Saya rasa itu petua yang kita perlu ambil untuk membina balik kekuatan umat kita. Dan dalam konteks negara kita ini kan, kita semua duduk sibuk Palestin ya. Kita sendiri duduk berpecah sama sendiri, apa kerja? Orang Palestin tu salah satu sebab dia tak kuat, dia berpecah. Sama sendiri pun dia jadi spy di antara satu sama lain. Cuba you baca, cuba baca kajian dibuat oleh orang-orang sana. They are spying each other, they are killing each other, they are hating each other. Hamas, Fatah, di kalangan mereka sendiri pun bergaduh. Sebab tu dia senang nak dikuasai. Kita pun sama juga di umat Islam di Malaysia ini. Apa kerja kita duk bergaduh sama sendiri? Bergaduh mazhab, bergaduh politik, bergaduh kumpulan, bergaduh jemaah. Akhir sekali siapa dia yang menang? Jadi ini adalah pengajaran yang berlaku yang Tuhan bagi pada orang Palestin. Ini sepatutnya menjadi peringatan kepada kita umat Islam di Malaysia ini supaya bersatu. Di atas dasar agama, di atas dasar negara, di atas dasar tanah air kita. Kita perlu bersatu dan fikir semula bagaimana kita boleh menguatkan umat kita dan menguatkan bangsa-bangsa lain juga. Supaya keamanan, kemakmuran yang kita boleh kecapi bersama. Jadi, kalau nak berjuang, perjuangan tempat kita ini adalah penyatuan umat. Itu adalah mesej saya kepada semua lah, maknanya kita sebagai rakyat Malaysia, penyatuan sesama kita. Mengambil pengajaran yang berlaku di luar di Palestin, bila sesuatu bangsa itu berpecah, cukup senang untuk musuh peralatkan mereka. Itu saja tuan. Terima kasih tuan-tuan. Terima kasih juga kepada Dr. Ahmad Al-Muhammadi. Saya sepanjang dia bercakap saya senang mendengar sebab ini adalah pandangan baru yang saya dengar daripada orang yang memang terlibat sepenuhnya dalam proses. Pertama adalah dipanggil rehabilitasi atau proses pemulihan ke atas mereka yang terlibat dalam gerakan teror lah, kita tak sebut jahat, mereka adalah teroris yang hampir teroris dan simpatisan teroris tu yang ramai tu. InsyaAllah kita akan bincang lagi dengan doktor pada masa-masa akan datang. Ini adalah satu perbincangan yang saya fikir adalah lantai ilmu baru yang Garasi buka. Saya akan preview dan juga saya akan screen komen-komen anda untuk melihat sama ada bagi streaming yang seterusnya kita akan menguruskan macam mana. Mungkin by invitation. Saya lebih selesa begitu sebab saya tak mahu pandangan yang berkecamuk, bercelarut yang menjadikan majlis ilmu itu murah dan rendah. Bagi ke isu-isu yang kalau kita akan stream, yang kita tahu mekanismenya terbuka pada kesediaan orang yang berada dalam lantai ilmu, saya akan go by invitation. Kerana saya akan terus stream macam ni, tuan-tuan. Kerana saya ingin memperkayakan pandangan setuju dan tidak bersetuju, memperkayakan pandangan ilmiah. Dan saya tak mahu jadi platform ni sebagai tempat murahan untuk bertekak dan naikkan posting-posting menggambarkan cetek fikiran dan tidak berfikir. Sebab kita harus mengasingkan orang yang tak boleh berada dalam majlis ilmu dengan orang yang patut berada dalam majlis ilmu. Itu disiplin mesti kita buat supaya niat kita untuk memperkembangkan ilmu, setuju dan tak bersetuju, memperkayakan perbezaan pandangan tetapi masih lagi kekal dalam satu matlamat, iaitu kita sama-sama ingin mendapat pengetahuan diunjurkan. Kerana ini adalah stream yang paling serius yang tajuk Garasi pernah bawa kepada anda. Saya mengucapkan terima kasih pada kehadiran Dr. Ahmad. Kita akan jumpa lagi. Of course saya akan banyak bincang, terutama saya ingin membincangkan semula tentang detail tentang Ibnu Taymiyah, tentang JI, tentang daurah Islamiah. Begitu banyak pandangan-pandangan yang sampai sekarang saya rasa kalau dihidupkan semula, dia mudah mekar di kalangan orang Melayu. Betul. Kalau ada saja orang hidupkan semula, dia akan mudah mekar di kalangan orang Melayu. Kerana kita tahu begitu ramai orang yang memberi nyawanya untuk perjuangan yang akhirnya sekarang pun kita pun nampak sudahlah tak ke mana. Tetapi kebanyakan yang lebih sedih apabila pemimpin-pemimpin yang menarik balik perjuangan tersebut. Itu lebih sedih. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih. Kita akan jumpa dalam sesi jualan jeans pada pukul 10.45 malam. Supaya saudara semua dirahmati oleh Allah, supaya macam saya kata tadilah, ingat balik semua pesan, perkukuhkan ibadah dan banyakkan berdoa, bersetuju untuk tidak bersetuju. Semua pandangan adalah memperkayakan minda kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.